Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimat yang dirahmati sekalian, kita sambung kitab Bahrul Mazi jilid 18, bab yang ke-35. Babu majaa fi sifati syarabi ahlin nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa minuman isi neraka. Apa dia minuman ahli neraka ni? Sedap ke? Sedap. Elok ke? Tak elok ke? Kita tahu malam ni. Ketahuilah, sesungguhnya isi neraka itu besar azab ke atas. Maka tiada apa suatu yang datang kepada tubuhnya melainkan semuanya jadi azab kepadanya. Isi neraka itu besar azab yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas. Maka tubuh ini juga semuanya menjadi azab kepada dia. Sekiranya ia lapar, maka lapar itu menjadi azab. Kalau dia lapar, lapar itu menjadi azab. Dan jika makan, maka jadi barang yang dimakannya azab baginya. Kalau dia makan, makanan yang dimakannya menjadi azab bagi dia. Dan jika sekiranya ia dahaga, maka dahaganya itu menjadi seksanya pula. Kalau dahaga nak minum, minuman itu menjadi seksa bagi dia. Dan jika minum, maka barang yang diminum itu jadi penyeksanya. Dan barang yang diminum itu semuanya barang yang hodoh sehabis-habis hodoh. Barang yang diminum oleh ahli neraka ini ialah barang yang tak baik, barang yang paling buruk. Seperti barang yang disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya, an Abi Sa'idin an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kal muhli qala ka'aqaril zaiti fa iza qarrabahu ila wajhihi saqatat farwatu wajhihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menafsirkan kalimah kal-muhli. Tafsir satu ayat kal-muhli dalam Al-Quran ini, katanya sabda Nabi ialah seperti hampas-hampas minyak dan buang-buangnya dan yang busuk-busuk. Maka itulah yang diminum isi neraka itu. Ahli neraka ni dia minum. Kal-muhli itu diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ka'aqariz zait, hampah kelapa, hampah minyak. Benda yang tak nak dah dia buang, busuk. Maka itulah yang diminum isi neraka itu. Itu dia minuman isi neraka. Sekiranya benda itu dihampir akan dia kepada muka,
Kalau hampir dekat muka dia, tentulah luruh kulit muka. Gugur habis kulit muka dia. Okay. Kita tahu dah hadis Nabi SAW, dia sebut 500 tahun perjalanan ke neraka itu pun dah panas bahang neraka itu pun dah gugur dah kulit muka. Ini minum, makan. Adapun dalam Al-Quran iaitu firman Tuhan, innas sajarataz zaqqum ta'amul asim. Bahawasanya pohon kayu bernama zakum itu makanan orang yang berdosa dalam neraka. Kalau pergi Taif, ada rupa buah ni, buah zakum ni, berduri buah ni. Depa ambil gambar dia, depa snap bagi kecil, bagi nampak dekat-dekat macam tengkorak manusia. Tu buah dia. Buah dia berduri. Dan Allah jelaskan, inna sajarataz zakum ta'amul asim. Makanan bagi isi neraka, iaitu bagi orang yang berdosa. Ya, hari ni orang buat dosa, dia tak sedar dosa. Dia buat dosa tapi dia tak sedar. Dia seronok dia buat dosa. Seorang founder kan, 24 juta yang tengok iklan ni yang dia buat. Iklan lucah yang dia buat. Dan 24 juta itulah saham dia dalam neraka. Dia kata, seorang lagi pula, rezeki saya datang daripada gelek tu. Berapa juta yang tengok, itulah dosa dia. Illa, kecuali dia bertaubat. Dan dia kena delete semua sekali. Baru lepas. Kalau tidak, dia tanggung. Saham dia tu dah ada dah di akhirat. Dia nak kabur ni. Dan orang hari ni buat dosa, dia tak rasa. Sama saya sebut kemarin, semalam dalam khutbah Jumaat semalam saya sebut. Kemerdekaan yang dianjurkan Islam. Islam itu menyelamatkan kita dan kemerdekaan yang dianjurkan. Satu ketika dulu, apa saja datang daripada barat, semua orang terima. Tapi hari ini apa saja datang daripada timur, orang terima. Timur. Okey. Dulu sekejap Jepun, sekarang Korea. Apa saja datang daripada Korea, semua terima. Betul tuan-tuan? Betul? Tak betul? Enta tak terima lah sebab enta tak ikut Korea. Ada ikut rambut, ada ikut pakaian. Dulu, ini saya cerita dalam khutbah kemarin. Dulu, kalau ikan bakar tu, ikan yang dibakar tu, di atas hanya masak, kena api, di dalamnya mentah. Secah dengan kicap. Agak-agak ada orang nak makan tak? Itu ibarat tu. Pergi supermarket atau pergi mana-mana kedai makan, kan? Ikan salmon tu campur dengan beras yang macam pulut tu. Dia buat atas. Sushi. Cicah dengan kicap juga. Habis tak dia makan? Habis dia makan. Nampak? Dia Korea ke dia Malaysia? Itu. Kan? Ustaz makan tak? Dia tanya. Makan lah tuan-tuan. Halal kita makan. Benda halal makan. Tapi jadi pengaruh tu. Kalau tak dapat tu, kira ni lah. Dulu kita makan mie. Tak mahu sebut jenama, tak boleh sebut. Akta dia tak boleh sebut jenama. Kalau sebut jenama, kalau dalam TV ni sebut jenama, promosi free dia panggil. Untunglah syarikat tu. Tapi hari ni dia mangkuk mie dia, besar tu. Apa nama mie dia?
Mi Korea nama apa? Banyak. Macam-macam ada. Berkipeh makan. Pedas. Makan juga, balun juga. Tu kata nak jadi juga Korea. Tapi tak juga jadi Korea. Ni. Nampak? Saya bukan maksud saya sebut ni, bukan saya larang. Kan saya tak bagi itu. Benda yang okey terima. Benda yang tak baik tinggal. Dosa yang dilakukan sebab athim tadi itu dosa. Okey, dosa yang dilakukan itu bila kita melakukan satu-satu dosa itu maka minta ampun pada Allah Taala. Ni tak. Okey je dia kata. Pengikut tengok saya punya video ni okey je 24 juta tengok dia kata. Tak ada masalah pun. Dah mengatasi siapa ke? Dia sebut tu direct tuan-tuan. Bila sebut yang tu, dia rasa kita yakin dosa tak ada bagi diri dia. Dia tak ada dosa dah. Okay. Sebab tu kita corak pendidikan dia panggil. Yang pertama sekali sekularisme. Sekularis. Kemudian datang liberal. Lepas liberalis, datang pluralisme agama. Okay, menganggap semua agama sama. Selepas itu datang human rights. Hak kebebasan bagi aku. Okay? Islam datang menyelamatkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mati, tempat kita orang mukmin syurga Allah. Orang kafir dunia ni tempat dia. Ini orang kafir. Kita hari ni sebut non-muslim. Tak sebut kafir teruslah senang. Sebab Allah pun sebut kafir. Bila kafir ni dunia ni je. Tapi kita yang muslim mukmin ini dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu jambatan untuk sampai ke akhirat. Tu dia. Kita rebut akhirat, kita dapat dunia. Tapi kalau kita rebut dunia, tak dapat akhirat. Itu beza dia. Kita rebut. Sembahyang maghrib ni, tak lama pun, tak sampai pun tengah jam. 15 minit ya. Masuk wirid setengah jam. Habis sembahyang maghrib. Selesai dah satu tanggungjawab untuk kita. Selamat dah. Okey. Ada orang tak sembahyang. Tak sembahyang. Mari maghrib ke, mari isya ke, mari subuh ke, mari apa. Tak apa. Nanti sampai satu masa taubat. Taubat tu bukan taubat saja, kena qada balik. Tinggal tu dengan sengaja. Kena ingat. Kan? Sebab tu kita doa tadi pun. Allahumma ajinni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Allahumma antas salam wa minkas salam. Okay. Kalau tak nak berwirid dengan imam tu, tak nak berdoa dengan imam, ada setengah tak nak doa, tapi jangan takbur, tu dia. Jangan sombong dengan Allah. Nabi ajar sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, baca itu doa. Doa tak semesti angkat tangan. Kan? Kita terangkan. Tapi angkat tangan itu sebagai satu adab untuk kita bermohon kepada Allah Taala. Itu. Bagaimana kita ni ada dosa tapi Allah tutup dosa itu dipanggil. Kita ada aib kita tapi Allah tutup aib kita. Allah jaga kita lagi. Sebab tu menggugurkan dosa kecil itu dengan beristighfar. Ada satu hamba Allah ni dia bagi tanya kat saya. Ustaz, saya 32 tahun tinggal semayang. Lama umur akak berapa? Dekat 60 lah dah dia. Lama akak tinggal semayang. Macam mana saya nak buat Ustaz? Dia kata taubat. Taubat, semayang sunat taubat 2 rakaat. Kemudian istighfar pagi 100, malam nak tidur 100. Masa yang ada qada semayang. Sempat tak sempat, itu bukan hak kita. Itu hak Allah.
Tapi ada ustaz kata kalau tak sempat masuk neraka, dia kata. Kalau tak sempat saya masuk neraka. Wallahu a'lam, dia jawab, tak tahulah kak. Sebab saya hak itu je saya faham. Dan hak itu je saya yang nak kena khabar kat akak ni. Kalau saya kata akak tak ni, akak confirm masuk neraka, saya bimbang nanti akak tak buat semayang. Sebab biarlah masuk neraka, bukan senang nak buat semayang ni. Berapa ustaz tu suruh qada semayang? Dia kata satu hari kena qada 100 waktu. Oh, pensan kawan. Hak tu pun tinggal 32 tahun dah tinggal, nak pergi 100 pula dah. Dia kata tak payah, akak buat je. Okey, bila masa akak buat sampailah akak innalillah. Dah habis. Itu terpulang pada Allah Taala, nak masuk dalam syurga, nak masuk neraka bukan hak kita, hak Allah. Tapi kalau confirm tak qada, memang confirm neraka. Orang yang semayang pun belum tentu saya khabar. Macam mana ustaz khabar gitu pula? Ya, Allah khabar. Bukan saya khabar, Allah khabar. Kan surah apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang solat. Neraka wil tu, tapi Allah gazet dekat ujung tu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang semahyangnya lalai, dia solat tapi dia lalai. Allahu akbar, lalai, ingat mata, lalai itu. Kemudian yuraun, riak, menunjuk-nunjuk solat dia. Kita hati-hati dalam semayang. Tambah-tambah semayang berjemaah, kena hati-hati. Saya satu masjid saya pergi, 2 masjid. Saya semalam saya nampak malam. Hari itu satu masjid saya semayang, saya nak kuliah. Dia sujud lama. Semayang fardu berjemaah ni, sujud akhir itu lama sampai imam salam, assalam, imam nak assalam dah baru dia bangkit, Allahu akbar. Okey, batal semayang. Dia duduk tengah-tengah wirid tu, saya pegang peha dia. Saya kata, saya minta maaf cakap, abang punya solat tadi tak sah, batal. Dia pun tengok senyum. Senyum. Faham tak? Saya kata, okey. Qada balik lah. Tengah ada maghrib ni. Dia pun doa, dia relax je. Lepas tu, dia senyum, dia doa. Imam tu berdoa, dia berdoa. Kita bangkit semayang sunat, dia cuai balik rumah. Tapi kita husnuzan, sangka baik. Mungkin dia semayang kat rumah, dia malu nak semayang dekat masjid. Tapi saya tegur, bukan saya tegur, hang semayang tak betul tau. Tak, Rasulullah tak ajar gitu. Habis kita bisik kat dia, kita khabar dia, abang semayang tadi tak sah. Abang tinggal rukun dalam sembahyang sujud, abang terlalu lama sampai imam kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, abang masih sujud lagi. Tapi bila imam kata assalam, baru abang bangkit. Tak sah semayang. Itu rukun solat. Ada. Semalam semayang macam ni. Ni. Atas ni sujud. Bukan dahi ni sujud. Dah naik ke kepala sujud. Dia bengkok macam tu. Saya macam mana ni sujud. Kan? Kita sujud, elok je dahi. Tapi dia sujud ni atas kepala ni, ujung ni. Siapa bengkok macam tu? Kaki belakang lurus. Tak sempat nak khabar tuan-tuan. Saya nak khabar juga, tak semayang tadi tak betul. Bukan saya kata tak sah, tapi semayang tadi tak betul. Boleh nak kata tak sah pun boleh. Sebab sujud tu, ini anggota sujud tu ada 7. Tapi kalau dahi ni dah tak kena, yang kena kepala, mana maunya. Tapi nak khabar juga. Sebab tu semayang ni kena belajar. Ingat, arwah ayah lu, dia khabar lah. Kena tanya juga nanti kalau jadi ustaz, dia khabar. Bila jadi ustaz nanti kena tanya juga jemaah. Atau jadi imam nanti kena tanya juga jemaah. Pandai baca Fatihah tak? Arwah ayah lu, dia ustaz. Kenapa ya? Nanti kamu jumpalah. Ada orang semayang jemaah ni, dia tak pandai baca Fatihah. Saya kata takkan semayang jemaah tak kerti baca Fatihah. Khabar. Lawan ayah. Akhirnya saya jumpa. Buat halakah.
Tak abang baca Fatihah. Kan? Saya tak boleh baca Fatihah ustaz. Dia kata. Macam mana abang sembahyang berjemaah tak boleh baca Fatihah? Imam tanggung, dia kata. Jenuh Pak Imam. Saya kata, ini ada juga kaki macam ni. Jenuh Pak Imam. Kalau imam tanggung, naya. Dia kata. Saya kata, bukan semua tempat imam kena tanggung. Ada tempat-tempat dia je imam tanggung. Saya tak tahulah ustaz, tapi bila berjemaah tu, apa-apa pun imam tanggung, dia kata. Nak jawab orang ni. Ni. Kan? Kita pesan je. Tasmi' lah Fatihah. Ustaz, ramai. Sekali-sekali, tengok imam tu. Tak ada kuliah ke ada kuliah, jumpa imam. Tasmi' Fatihah, baca Fatihah. Sini ada kelas tadabbur apa. Alhamdulillah. Okey. Tasmi'. Jangan risau, jangan takut lah. Saya tasmi' Fatihah. Saya kena tegur Fatihah, tak betul. Di Masjid Nabawi. Yang saya bawa tu betul, saya pula tak betul. Malu apa? Saya tanya dia tak mana tak betul. Dia kata ayat ni jadi tak betul. Kamu ni bukan ahli Madinah, dia kata. Ahli Syam. Saya kata saya pernah tasmi' saja bacaan saya dengan ahli Syam. Tapi saya tak ikut ahli Syam. Nah, ini makhraj ahli Syam, dia kata. Maksudnya yang mengajar atau pakar dalam Quran. Makhraj pun dia tahu daripada mana orang ni. Tahan. Tu. Saya kata ahli Madinah macam mana? Ahli Madinah macam ni. Aku ikut ahli Madinah. Hari tu boleh lah ikut ahli Madinah. Itu yang ada orang sembahyang di Masjid Nabawi tu. Ini guru Quran lah. Dia kata imam Masjid Nabawi ni tak betul sembahyang. Tak sah sembahyang ustaz. Fatihah imam ni tak betul. Risau kita tuan-tuan. Dia kata kalau abang kata tak betul, abang kena sembahyang lain. Haji kena sembahyang lain. Mana boleh imam Masjid Nabawi ni memanglah ada kesilapan, ada kesalahan. Tapi nak lantik jadi imam tu bukan macam kita. Dia kata, ada Imam Masjidil Haram. Udah berubah jadi liberal. Saya boleh tengok dalam FB ada keluar situasi Mekah terkini. Dia bekas Imam Masjidil Haram. Sian tuan-tuan. Kalau Allah pusing hati kita, habis. Dulu satu ketika tu lama jadi Imam Masjidil Haram. Ini bukan fitnah, tapi betul. Saya tak mau sebut nama. Kalau nak sebut nama tak boleh sebab ni live. Kan? Saya jangan sebut nama. Okey. Kalau nak tahu nama dia, saya boleh bagi tahu nama dia. Salah seorang daripada apa yang sekarang ni menaikkan Saudi ni mengikut acuan barat. Habis. Ini simpan. Quran mesti syarat mesti hafal Quran kan. Jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni, masjid negara Arab ni mesti hafal Quran. Kebanyakannya hafal lah Quran. Tapi kalau Allah pesong tuan-tuan. Tu jaga iman. Kan? Kedudukan kita disebut dalam kaedah Islam selepas kemerdekaan yang diberi oleh Allah Ta'ala, iaitu kita beriman dengan Allah dan mengikut acuan Islam. Begitu. Itu merdeka. Ini saya sebut malam ni. Dosa. Okey, kita ada dosa. Dosa kita kadang-kadang tak sedar kita dosa kita tu. Tapi kita tiba-tiba Allah sedarkan dengan dosa kita tu. So kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kemudian kal muhli yaghli fil butuni ka ghallil hamim. Adalah ia seperti minuman bernama al-muh yang menggelegak ia dalam perut seperti gelegak air panas. Minum air itu dia menggelegak dalam perut seperti mana kita minum air panas, mendidih air. Itu minuman dalam neraka. Air panas dituangkan atas kepala orang yang salah dalam neraka. Maka iaitu pula satu seksa yang sangat azabnya. Kerana air panas itu menghancurkan tubuh dan tubuh itu tidak ia mati. Tubuh itu tak mati.
tak mati tubuh. Jasad tu ada. Okey. Dia nanti bila kita mati, jasad kita hancur, binasa. Roh kita tak binasa. Nanti bangkit pada hari kiamat dengan tulang sulbi tadi. Jadi balik. Seperti mana kita hari ini. Tapi lebih besar. Lebih tebal kulit daripada apa yang ada sekarang. Sebab sesuai kalau orang tu ahli neraka, kepanasan neraka tu dengan kulit dia. Itu pun dia tak boleh jaga. Tak boleh tahan. Dalam hadis Nabi SAW disebut. Ini kita baca dalam bab ni lah. Dia menghancurkan tubuh, tubuh itu tidak mati. Bahkan merasai sakit yang berganda-ganda sahaja. Sebagaimana tersebut dalam khabar seperti dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, katanya, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hamima la yusabbu ala ru'usihim wa yanfuzu hamimu hatta yakhlusa ila jawfihi wa yaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamihi wa huwa sahru summa yu'adu kama kana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, bahawasanya air panas dalam neraka itu dituangkan di atas kepala orang yang masuk neraka. Contohlah ni, tuang daripada atas. Tak nak ke, itulah rupa dia, dituang daripada atas. Maka ditembus oleh air panas itu akan kepalanya hingga habis sampai ke perutnya. Tembus habis semua ni sampai perut. Maka habis hancur barang yang dalam perut itu sampai meleleh keluar ia daripada dua tapak kakinya. Habis semua sampai keluar ikut tapak kaki pula dia. Dan iaitu air panas itu menghancurkan. Air apa? Penapis tu kan ada sejuk, ada panas. Tahan tengok. Tak ada, pegang kalau boleh. Buah dalam bekas, tak tengok. Oh, power lah. Ni tak ada apa lah kan. Panas ni okey lah. Berapa darjah panas? Tak tahu pun kita kan. Tapi panas lah. Itu kena pun dah mengelak lah. Ini tuang, nak tak nak kena tuang atas kepala. Habis semua tuan-tuan. Dia turun sampai ke bawah. Kemudian dikembalikan sebagaimana sudah jadi. Habis hancur dah, jadi balik. Itulah ahli neraka yang diazab dengan mandi air panas. Mandi air panas. Rasa panas. Kalau kita mandi sekarang jadi sejuk. Tapi di sana rasa nak mandi, duduk dalam neraka ni nak mandi. Kita rasa kepanasan, mandi lagi panas sebab air itu panas. Begitu. Hadis riwayat bermula hadis ini hasan, lagi sahih. Ahli neraka minum air danur. Maka air danur itu iaitu air nanah daripada kulit dan daging yang dijadikan akan dia minuman isi neraka. Air danur. Nanah daripada kulit dan daging. Okey. Kencing mani, kan? Orang kencing mani ni contohlah luka. Nanti dia menanah. Kuman tu dia menanah. Atau kita kena bisul. Pernah kena bisul? Tak pernah kena bisul. Kalau kena bisul tahulah mana sakit. Kan cucuk, bau dia tu. Busuknya. Okey. Ni dia kata. Dan kata Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi, air danur yang diberi minum orang-orang kafir dalam neraka itu iaitu air daging dan nanah yang mengalir daripada segala farash perempuan yang berzina. Itu kata Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi. Air danur ni ialah air nanah dan daging yang mengalir daripada kemaluan perempuan.
yang berzina, maka itulah setengah daripada minuman ahli neraka itu. Itu setengah daripada minumannya. Dan air danur itu bukannya busuk, dan luwatnya itu menjadikan seksa dengan dia saja. Okey, bukan sekadar busuk, dia kata, bahkan amat bisanya pula. Macam mana bisa dia? Bila hampir ia ke muka, luruh daging mukanya. Bisalah. Maksudnya dahsyatnya air danur dalam neraka ni. Kena dekat kulit muka je, gugur daging tu. Dan bila masuk perut, hancur isi perut dibuatnya. Habis hancur isi perut. Demikianlah tersebut dalam khabar. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abi Umamata anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu qala yuqarrabu ila fihi fayaqrahuhu. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tafsir firman Allah Taala kira-kira makna, dan diberi minum daripada air danur akan ahli neraka itu, diteguknya akan dia seteguk. Dia ambil minum seteguk air itu, kemudian daripada seteguk, bukannya minum dan telan dengan seterusnya, bukan gok tak, ambil berhenti, ambil lagi, bahkan satu teguk, kemudian daripada lepas satu teguk kerana pahitnya dan panasnya dan busuk. Pahit, panas, busuk. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hampir kepada mulut ahli neraka, maka enggan dan benci akan dia semacam tidak tertelannya. Letak dekat ahli neraka ni, air ni belum minum lagi. Oh, tak nak dia, benci dia air. Tak nak dia telan. Kenapa dia benci? Kenapa dia tak nak? Busuknya air tadi. Okay. Ini ibrah bagi kita yang masih hidup ni. Untuk kita apa? Menambah amal, kemudian jaga diri kita daripada segala maksiat. Okay. Kena ingat, masa kita mati nanti, malaikat datang. Sembahyang kita hadir, puasa kita hadir, sedekah kita hadir, haji kita hadir, umrah kita hadir, semua ada. Dan menyebut pada malaikat, ini solat orang ni, ini puasa si Polat, ini umrah si Polat, ini sedekah si Polat. Dia khabar. Yang boleh menyelamatkan orang ini daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada, apa akan jadi? Itu dia. Kemudian kata dia, faiza udniya minhu syawa wajhahu wa waqa'at farwatu ra'sihi faiza syaribahu qata'a am'ahu hatta takhruja min duburihi. Maka apabila didekatkan dia daripadanya ke muka, dekat dengan muka dia, nescaya masak daging mukanya dan gugur kulit mukanya, kulit kepalanya. Gugur kulit kepala. Maka apabila minum ia akan dia, nescaya putus isi perut hingga keluar ia daripada duburnya. Keluar air tadi itu daripada duburnya. Kemudian yaqulullah wasuqu ma'an hamimang faqata'a am'ahum. Berfirman Tuhan dalam Al-Quran, diberi minum mereka itu dengan air panas, iaitu air yang telah dinyalakan api ke atasnya daripada semenjak dijadikan. Neraka tu sejak dijadikan panasnya. Lamalah. Neraka ni jadi dah lama. Tuan. Syurga tu dah ada.
neraka pun dah ada, dipanaskan sejak daripada permulaan jadinya. Kemudian kata dia, maka tak kala diminum mereka itu akan airnya, putus-putuslah perut mereka itu, tali perut dia putus-putus, dan keluar ia daripada duburnya, keluar air tadi daripada duburnya, kemudian kembali jadi semula perut-perut mereka itu seperti asalnya, jadi balik macam ni, minum balik, gugur lagi, jadi balik asal. Ini disebut oleh Nabi SAW dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah nanti kita sambung dinding-dinding dan pagar-pagar dalam neraka. Wallahu alam. Hari ini panjang lagi, belum habis lagi bab ni. Dan makanan ahli neraka tu macam mana pula rupa makan. Tadi baru minum. Okey, dinding dia macam mana, pagar dia macam mana. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alimna minhum ma jahilna, Allahumma dhakkirna minhum ma nusina, Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.